Walau bagaimanapun, saya merasa gembira bila pagi Syawal tiba. Saya lihat Datuk sudah sihat. Dia bangun pagi-pagi dan membaca Al-Quran sebelum pergi sembahyang hari raya. Di masjid, Datuk duduk di barisan hadapan, membaca takbir bersama orang ramai. Setelah selesai sembahyang hari raya, saya dan Datuk terus menziarahi rumah seluruh penduduk kampung. Bila saya dan Datuk kembali ke rumah, saya terkejut melihat dua orang perempuan duduk di anjung rumah kami. Perempuan yang berusia agak lanjut itu tersenyum pada saya bila saya melintas di hadapan mereka. Kalau perempuan muda yang berselendang lingkup itu wajahnya terlalu manis dan air mukanya cukup bersih. Saya bertanya dalam diri, siapa gerangan perempuan tu? Dalam keadaan yang kebingungan itu, saya melihat perempuan itu mendekati Datuk, lalu mencium tangan Datuk dan diperhatikan oleh perempuan di sebelahnya. Nenek cuma tersenyum saja. Demikian episod ke-15 Dikejar Mayat, siri bercakap dengan jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Sesudah perempuan muda itu mencium tangan Datuk, dia pun membentulkan selendangnya yang jatuh ke bahu. Saya lihat alis mata perempuan itu cukup tebal dan cantik. Kerlingannya cukup tajam. Datuk memperkemaskan silanya dan sepasang mata Datuk terus meratah ke paras wanita muda di depannya. Nenek terus menghidangkan lemang, ketupat dan rendang. Bunyi mercun dan meriam buluh sekali-sekali terdengar, juga memecah kesunyian kampung. Tiba-tiba saya terkejut. Perempuan tua itu bangun serentak tanpa menjamah hidangan yang dihidangkan oleh nenek. Mereka menuju ke muka pintu. Sampai ke bendul pintu, mereka merenung ke arah nenek dan Datuk sambil melambaikan tangan. Datuk kelihatan tersenyum senang. Perempuan tua dan perempuan muda itu memijak anak tangga. Masa tu, sinar matahari yang mencerah di luar menerpa ke wajah mereka. Datuk tiba-tiba batuk dengan kuat. Mata nenek dan saya pun tertumpulah ke wajah Datuk sebentar. Bila saya dan nenek berpusing ke arah muka pintu, mereka berdua telah hilang, tidak kelihatan lagi. Ke mana mereka pergi, Tok? Saya bertanya. Datuk merenung muka nenek. Mereka berbalas senyum. Lalu Datuk pergi ke hadapan hidangan yang tersedia. Siapa mereka tu, Tok? Datuk terus menghampiri saya. Dia menepuk bahu saya sambil berkata, itulah nenek muda kamu. Suara Datuk menendang gegendang telinga saya. Wajah Datuk saya lihat terpamer sejuta kepuasan dalam dirinya. Saya renung muka nenek. Rasa cemburu di wajahnya tidak timbul langsung. Betapa nenek berkorban untuk kebahagiaan Datuk, fikir saya dalam hati. Sudahlah Tamar, mari minum dengan kami. Datuk menarik tangan saya. Nenek pula ketawa melihat telatah saya yang menurut perintah Datuk itu. Nenek terus duduk di sisi saya. Selepas makan ketupat dan rendang, Datuk mengajak saya ke tanah perkuburan untuk menziarah pusara Datuk Nenek. Selesai menziarahi kubur Datuk Nenek dan menghadiahkan Al-Fatihah ke atas roh mereka, Datuk terus mengheret saya bertandang ke rumah kenalannya. Ini adalah satu kerja yang amat saya tidak suka. Menyusurlah saya di bawah pepohon getah mengikut langkah Datuk yang rancak. Sinar matahari yang keras
memaksa badan saya mengeluarkan peluh. Baju dan seluar terasa bergetah. Kain samping saya tidak lekat di pinggang lagi. Dah jadi kain selempang. Kemana kita, Tok? Saya dah tak tahan ni, dah berlengas ni. Jalan dah sikit lagi. Kita nak pergi ke rumah Ujang Selamat. Jauh lagi ke? Tak jauh pun. Selepas pokok asam kumbang sampailah kita, insyaAllah. Suara Datuk mulai ikhlas. Matanya tajam memandang saya. Tempat yang dituju akhirnya tiba. Sebuah rumah papan beratap zinc di pinggir buaya Bukit Takung. Halaman rumah yang bersih itu menghala ke sawah yang saujana mata memandang. Itulah rumah Ujang Selamat, Ketua Kampung Paya Takung. Dan rumahnya antara rumah yang paling cantik dan besar di dalam kampung tersebut pada masa itu. Ujang Selamat yang berbadan tegap bermisai lebat memakai seluar dan baju hitam mempersilakan saya dan Datuk naik. Datuk dan Ujang Selamat bersalaman. Ujang Selamat ketawa menampakkan giginya yang besar dan kekuningan itu. Kata Datuk, Ujang Selamat berasal dari negeri Patani di selatan Siam. Dia meninggalkan kampung halamannya sesudah tercetus peperangan antara rakyat petani yang menuntut kemerdekaan dari kerajaan Siam. Dalam pertempuran-pertempuran itu, ramai rakyat petani yang tewas ditawan oleh tentera Siam. Ujang Selamat berjaya melarikan diri hinggalah ke kampung Paya Takung ini. Dia bertani dan bercocok tanam hingga berjaya mendirikan sebuah rumah dan membeli tanah di situ. Kemudian dia berkahwin dengan orang situ hinggalah beranak cucu. Sedang saya dan Datuk menjamah lemang, tiba-tiba rumah Ujang Selamat didatangi tetamu. 5 orang semuanya. Ujang Selamat memperkenalkan saya dan Datuk kepada mereka. Kami bersalaman, berkenal mesra dan sama-sama menjamu selera. Selesai mengisi perut, kelima-lima tetamu itu meninggalkan rumah Ujang Selamat. Saya ringkas duduk dekat bendul. Gini Long, Ambo memang ada ajak nak pergi rumah Long. Tapi bila Long dah mari sini, molek lah Long, kata Ujang Selamat pada Datuk sambil mengipas-ngipas badannya dengan kertas surat khabar. Apa halnya? Muka pawang besar, tahu dan tahulah nak berubat itu ini. Saya bukan pawang, saya cuma berusaha untuk menolong Ujang. Gini Long, Ujang Selamat memperkemaskan silanya. Perut gendutnya yang berlapis tu bagaikan bergerak-gerak. Angin dari tengah sawah terasa menyapu wajah. Datuk termenung panjang. Saya lihat daun telinga Datuk bergerak 3 kali ke depan, macam telinga arnab. Mata dan muka Ujang Selamat ditenungnya. Ada saudara mara ke yang sakit, Jang? Semalam ada orang dari Parit cari. Kalau ada orang yang boleh ngubat anak dara berperut bucik. Dia mengandung ke? Dak, dia sakit je. Biji mata Ujang Selamat terbeliak memandang wajah Datuk. Saya sandarkan badan ke dinding. Matahari petang kian condong. Kawan keluarga awak ke Ujang? Soal Datuk. Adalah kena-ngena sikit dengan bini kita. Mintalah jasa Tok Pawang lah untuk cari orang yang mengubat, ataupun Tok Pawang sendiri yang berusaha. Datuk terdiam. Saya tahu Datuk tak berapa senang kalau dia dipanggil Pawang atau Bomo. Itu bukanlah cita-citanya. Tapi kalau dia dipanggil pemburu, dia memang tak menolak. Dia megah kalau ada orang yang memanggilnya pemburu. Datuk termenung panjang. Saya memanglah tidak begitu gembira kalau Datuk memenuhi permintaan Ujang Selamat tu. Tapi siapa pun tak dapat menahan sikap terpuji Datuk yang suka menolong orang itu. Lagu mana Long boleh ke? Soal Ujang Selamat. Datuk terdiam. Ujang Selamat masih lagi berdiri di tepinya. Memang Ujang Selamat meminta kata pasti dari Datuk. Kita kena tengok dulu macam mana jenis penyakitnya. Bila agaknya kita boleh pergi Long? Ujang, usahlah kau susah. Pagi esok kita pergi je dengan bas.
Oh, molek lagi tu Long. Molek. Oh, terima kasih banyak Long. Suara Ujang Selamat dibungai kegembiraan. Malam itu, Datuk menceritakan pada nenek tentang hasratnya untuk menolong orang sakit. Nenek membantah dengan alasan sejak akhir-akhir ini, setiap kali Datuk pulang daripada mengubati orang sakit, dia pula akan diserang sakit hingga terpaksa menjemput isteri mudanya. Dalam hal begini, tidak berapa digemarilah oleh nenek kerana seorang wanita walau sebaik mana pun hatinya, rasa cemburu itu tetap wujud di dalam dirinya. Akhirnya nenek mengalah juga bila Datuk menerangkan bahawa di dalam hidupnya ada dua perkara sahaja yang boleh mengembirakan hatinya. Pertama, memburu binatang dan kedua, menolong orang sakit dengan tidak membelakangi kasih sayang dan tugasnya sebagai seorang suami terhadap isteri. Seperti biasa, sebelum Datuk pergi ke suatu tempat untuk mengubat, dia akan melakukan sembahyang hajat dahulu untuk memohon restu dari Allah yang Maha Besar. Dan pada malam itu, Datuk pun melakukan sembahyang hajatnya. Keesokan paginya, saya, Datuk dan Ujang Selamat bertolak dengan bas menuju ke Pekan Parit. Dari pekan kecil itu, kami menaiki perahu menyeberangi Sungai Perak menuju ke sebuah kampung. Yang nama kampung itu ialah Belanja Kiri. Dari penggalan perahu, kami berjalan ke arah utara menuju ke sebuah rumah yang dikelilingi dengan pokok buah-buahan seperti durian, langsat, manggis dan rambutan. Ujang Selamat memperkenalkan Datuk dengan Haji Azhar dengan tuan rumah, dan Ujang Selamat menyatakan tujuan dan maksud Datuk datang ke rumahnya. Haji Azhar yang berkulit putih berambut jarang itu tersenyum. Dia mempersilakan kami naik ke rumahnya dan kami duduk di bahagian anjung rumah. Ji, ni Lompiah Ji dengan cucu dia. Dia orang mari dari Beruah ni nak berubat Ji. Boleh ke Ji? Mu mari ni nak berubat nak aku lah. Boleh ya. Tapi ku ni pergi merata dah ni. Berpuluh dukun siang Cina, Kuka dan orang asli pun pergi dah. Haram tak lega-lega. Bendang jual bergelung-gelung deh. Kalau mu mari ni ikhlas nak tolong aku terimalah semuanya. Tapi kalau nak pergi cari tu aku malas dah. Ji, saya minta izin nak tengok anak. Dah berapa lama sakit ni? Dekat setahun dah deh. Tapi kat 2 bulan ni kira kau teruk sangat deh. Nak pergi bilik A pun nak piping. Susah sungguh. Saya, Datuk dan Haji Azhar kembali ke ruang tengah rumah. Saya dapati Ujang Selamat tak ada. Dada saya berdebar. Dengan tidak diminta, Haji Azhar terus menceritakan kepada Datuk selain daripada berubat cara kampung, dia juga sudah membawa anaknya ke rumah sakit Ipoh. Hampir sebulan anaknya ditempatkan di rumah sakit tersebut. Setelah diperiksa, didapati anaknya tidak mengalami sebarang sakit ataupun mengandung. Pihak rumah sakit berpendapat perut anaknya buncit itu kerana mengandungi air dan mereka mengambil keputusan untuk mengeluarkan air dari perut anaknya itu. Tapi usaha itu gagal. Perut anaknya tidak juga surut-surut. Akhirnya anak kesayangan Haji Azhar dibawa pulang. 2 bulan sesudah itu, sekali lagi Haji Azhar membawa anaknya ke rumah sakit Ipoh. Perut anaknya di X-ray. Semua yang diceritakan oleh Haji Azhar itu didengar oleh Datuk dengan cukup teliti. Dan setiap kali Haji Azhar berhenti bercakap, sepasang matanya tetap tertumpu ke wajah Datuk, seolah-olah dia mengharapkan sangat-sangat Datuk dapat menyembuhkan penyakit yang dideritai oleh anaknya itu. Apa nama anaknya Tuan Haji? Latifah. Ni nak tanya lebih sikit lah. Dulu pernah dipinang orang ke ataupun ada menaruh hati pada siapa-siapa? Aku tak tahu lah bak tu, tapi hak mari minang tu ada. Menaruh hati tu aku tak tahu lah nak apa. Jadi minang tu jadi ke bertunang? Aku tolak habis dah. Kenapa Haji tolak? Masak pun tak apa nak geti lagi. Nak pergi nikah kena. Nak jaga laki kot. Sesekali Datuk merenung keluar mengikut tingkap rumah yang terdedah. Kemudian Datuk memberi janji pada Haji Azhar untuk mengikhtiar mengubati sakit anaknya itu. Dengan syarat Haji Azhar harus menyediakan buah pinang merkah di pokok
daun delima dan tulang kucing hitam. Dengan pertolongan Ujang Selamat, semua benda-benda yang diminta oleh Datuk itu dapat disediakan. Lebih kurang pukul 10 malam, Datuk pun memulakan tugasnya dengan penuh teliti. Sedang Datuk membaca mantra, tiba-tiba seketul batu melayang masuk ke dalam rumah, jatuh betul-betul di hujung kepala anak dara Haji Azhar itu. Dengan sekelip mata saja, batu kecil itu mengeluarkan asap yang berkepul-kepul memenuhi ruang rumah. Semua orang di dalam rumah itu habis terbatuk-batuk. Datuk bangun lalu membuka kain lilit kepalanya. 2-3 kali dia mengibaskan kain lilit kepalanya ke kiri dan ke kanan. Asap itu berhenti dan batu itu pun ghaib. Tempat batu itu jatuh nampak berlubang dan hangus. Datuk berhenti dari meneruskan kerjanya. Nampaknya sakit anak Tuan Haji ni dibuat dengan cara sihir. Ada orang dendam dengan keluarga Tuan Haji ni. Siapa saya tak tahu. Ini semua kerja syaitan. Orang yang membalas dendam ini bukan kepalang orang, Ji. Saya minta diri untuk mengubatnya. Sambung Datuk. Muka Haji Azhar berubah. Saya perhatikan kedua belah kelopak matanya digenangi air jernih. Anaknya yang terlentang kelihatan resah dan badannya berpeluh. Datuk menarik tangan Haji Azhar ke sudut rumahnya. Dia merapatkan mulutnya ke telinga Haji Azhar. Ji, kita tangguh dulu. Kita buat lain malam esok. Ikutmu lah. Saya tahu, Ji. Sakit anak Tuan Ji ni bukannya sebarang sakit. Ada campur kerja syaitan. Ni memang kerja sihir. Dah tu kau nak buat gena. Bersabar dan berikhtiar. Dalam alam ini, yang maha berkuasa adalah Allah. Dan tidak ada penyakit yang tidak boleh diubat kalau dengan izin Allah. Mendengar cakap Datuk itu, Haji Azhar tersenyum. Masih ada harapan untuknya berusaha. Ujang Selamat juga memberi harapan yang begitu pada Haji Azhar. Sepanjang malam itu, saya dan Datuk tidak dapat tidur dengan cukup lena kerana bermacam-macam bunyi yang kami dengar di luar rumah Haji Azhar. Bila hal itu diceritakan kepada Haji Azhar, dia mengakui bahawa sejak anaknya jatuh sakit, bunyi-bunyi begitu memang selalu didengarnya. Datuk membuat keputusan untuk pergi ke rumah kawannya di Sungai Rokam, Ipoh. Menurut Datuk, kawannya itu berasal daripada Bawean dan boleh mengubati sakit yang dialami oleh anak Haji Azhar itu. Datuk meninggalkan kampung belanja kiri di tepi Sungai Perak itu kira-kira jam 8.30 pagi. Dan pada jam 5 petang, dia pun pulang dengan seorang lelaki yang berbadan kurus. Ini kawan saya. Namanya Wan Si. Dah 2 kali ke Mekah. Alhamdulillah. Datuk memperkenalkan kawannya pada Haji Azhar dan orang-orang yang menyambut kepulangan mereka di halaman rumah Haji Azhar itu. Datuk terus bercerita tentang kawannya itu pada orang ramai. Menurut Datuk, kawannya itu dulu bekerja dengan kelab lumba kuda Perak. Memang handal berjudi, minum arak dan kaki perempuan. Bila dia jatuh sakit teruk, 3 bulan terlantar di rumah dan itu membuatkan dia insaf. Bila dia pulih dari sakit, dia terus menjadi baik dan meninggalkan kerja-kerja yang ditegah oleh Allah. Sebelum mengubati anak dara Haji Azhar, Wan Si meminta hanya saya, Datuk dan dirinya sahaja yang boleh berada di tempat pengubatan itu nanti. Semua permintaan itu dipenuhi. Dia juga meminta kepada Haji Azhar semua kerja yang dilakukannya itu jangan diberitahu pada orang ramai. Satu syarat yang agak ganjil yang dikenakan oleh Wan Si. Dia meminta Haji Azhar membuat sebuah pondok kecil di depan rumah Haji Azhar dan pondok itu tidak berpintu. Orang yang boleh mendiami pondok itu adalah saya, Datuk dan dirinya sendiri. Hari yang dipilih oleh Wan Si untuk mengubat ialah hari Rabu, mulai pukul 1:30 hari. Sebelum itu, kami tidak dibenarkan menemui sesiapa selama 5 jam. Kami tidak boleh memijak tanah, tidak membuang air kecil ataupun air besar. Ini adalah satu kerja yang cukup seksa saya rasakan.
kerana Datuk mahu saya mengenali pelbagai ragam kehidupan yang ganjil di atas dunia ini. Saya terpaksa mematuhinya. Tengah hari Rabu, matahari sudah agak tergelincir dari ubun-ubun kepala. Saya dan Datuk serta Wan Si menghadap dupa yang mengeluarkan asap kemian. Kerana semua tingkap di pondok itu tertutup, badan terasa panas. "Sedia? Kita boleh mula," kata Wan Si yang sebaya dengan usia Datuk. Dia pun mula bercakap dalam bahasa Bawean. Mentak keluar eson pamate beunah aceu ngalabeun ka eson berajimat pamate ka Terlalu cepat Wan Si bercakap. Dia berhenti lalu merenung pada Datuk. Dia anggukkan kepala, Datuk pun anggukkan kepala. Datuk menghampirinya. "Ada apa Wan Si?" tanya Datuk. "Kita baca Quran dululah," jawab Wan Si sambil menerangkan pada Datuk ayat-ayat mana yang perlu dibaca. Sedang mereka asyik membaca ayat-ayat Quran, pondok kami bagaikan digegar orang. Serentak dengan itu, api menyala dengan tiba-tiba di tengah pondok. Bila api itu berjaya dipadamkan, dia menyala pula di bahagian lain. Saya dah kelang kabut. Dengan tenang, Wan Si mencampakkan seketul besi ke tempat api yang menyala itu. Dan api itu terpadam dengan sendirinya. Dan api ajaib itu tidak lagi datang menyerang pondok. Saya diberitahu oleh Datuk, besi yang berjaya memusnahkan api ajaib itu ada di depan dupa. Muka Wan Si kelihatan berkerut. Seekor kelawar hitam terbang rendah di depan dupa lalu jatuh di situ. Wan Si terus mengambil kelawar hitam itu dan dimasukkan ke dalam uncang yang dibuat daripada kain hitam. Wan Si bangun. Dia merenung pada Datuk dan saya. Wan Si melangkah keluar pondok mengikut tingkap. Saya dan Datuk pun berbuat demikian. Sebaik sahaja kami bertiga memijak bumi, 2-3 titik darah jatuh ke atas pipi kami. Dari mana datangnya saya pun tidak tahu. Wan Si naik ke rumah Haji Azhar dan terus masuk ke dalam bilik tempat anak dara Haji Azhar terbaring. Saya terkejut bila Wan Si merentap kain yang menutup perut anak dara Haji Azhar itu. Perut anak dara itu kelihatan berkilat dengan urat-urat yang timbul sekali imbas macam buah temikai. Wan Si menekan perut anak dara itu dengan kedua-dua belah tangannya. Anak dara Haji Azhar menjerit dan teriakan itu menguasai seluruh kampung belanja kiri. Saya dan Datuk hanya melihat sahaja. Jeritan anak dara yang kuat itu makin lama makin beransur kurang dan akhirnya berhenti terus. Dari hidung anak dara itu terkeluar darah. Wan Si terus menekan perut anak dara itu. Saya lihat tangan Wan Si yang keras itu masuk ke dalam perut anak dara itu dan seolah-olah perut itu terkoyak. Saya lihat pergelangan tangan Wan Si penuh dengan darah. Tiba-tiba Wan Si berpaling pada Datuk dan berkata, "Dah dapat." "Alhamdulillah, dah dapat." Datuk bertanya kembali, "Apa yang dah dapat?" Wan Si tidak menjawab pertanyaan Datuk itu. Dia terus menarik tangannya dari perut anak dara itu. Saya lihat di tangan Wan Si terlekat kain batik Jawa yang berlipat cantik. Dengan segera perut anak dara yang buncit itu terus kempis dan rata. Wan Si melihat lelehan darah di perut anak dara itu. Dia membaca sesuatu. Kemudian perut anak dara itu digosoknya dengan tapak tangan kanan 3 kali berturut-turut. Dalam sekelip mata sahaja perut itu bercantum kembali. Tidak terdapat sebarang kesan luka atau darah pun di situ. Anak dara Haji Azhar sedar dari pengsan. Dia membuka matanya dan memandang ke arah Datuk. Anak dara Haji Azhar terus bangun dan duduk. Apabila ditanya mengenai kain itu, dia berkata bahawa dia sudah lama hilang daripada simpanannya. Dan apabila ditanya di mana oleh Wan Si, dia menjawab bahawa kain itu dia jemur di Ampayan. Tiba-tiba hilang. Itu saja yang dia ingat. Datuk pun memanggil Haji Azhar dan isterinya. Mereka mengakuinya bahawa kain batik itu dibeli oleh Haji Azhar ketika dia pergi menziarahi keluarganya di Bandung, Indonesia. Bila pulang ke rumah, kain itu dihadiahkanlah kepada Latifah, anaknya. Dan pada satu hari Latifah mendapati kain batik itu hilang di Ampayan. Pada petang Rabu itu juga, Latifah anak Haji Azhar dimandikan dengan 7 jenis bunga di tepi tebing Sungai Perak oleh Wan Si.
Menjelang waktu maghrib, Latifah diletakkan di atas pelantar yang dibina berhampiran dengan ampaian tempat kain batiknya hilang dulu. Semua kerja itu dilakukan oleh Wan Si. Pada sebelah malamnya itu, ketika Wan Si dan Datuk bercakap di anjung rumah, seketul tulang lengan manusia dilemparkan oleh satu lembaga hitam dari halaman rumah. Bila tulang lengan itu hendak dipegang oleh Datuk, tulang itu bertukar menjadi arang. Wan Si, sekarang kita kena tangkap siapa yang membuat kerja jahat ni. Ya, tapi aku mahu orang itu dibalas memadai saja dia disuruh bertaubat. Sebaik saja Wan Si habis bercakap, wajah seorang lelaki muncul di depan Wan Si dari dalam kegelapan malam. Bila Datuk mengamati wajah lelaki itu, ternyata dia adalah pawang orang asli yang terkenal dari Batu 16 Jalan Tapah ke Cameron Highland, Pahang. Wajah lelaki yang bengis itu kelihatan mengeluarkan asap dan melangkah mahu menerkam ke arah Datuk dan Wan Si. Demikian tamat episod ke-16 Kain Dalam Perut Gadis. Siri bercakap dengan Jin. Karya Tamar Jalis. Olahan Hei Padu Kawali. Bersambung episod ke-17.